disebut di dalam Quran al-manna, maka menurut kajian ia mempunyai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Selamat berpuasa. Semoga semuanya dilindungi di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah tuan-tuan, saya hanya bercerita tentang perubatan ataupun perawatan orang dahulu kala. Kita cuba ketengahkan ia dibawa pada hari ini, ya. Jadi dalam proses itu ada orang yang boleh menerima dan ada yang tidak boleh menerima, tidak mengapa. Yang baik kita sampaikan, kita niatkan untuk membantu sesama manusia. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati dan kasih sekalian. Kalau kita membaca kitab Injil, kitab Taurat dan kitab Al-Quran, akan terdapat satu bahan, satu produk yang disebutkan di dalam 3 kitab utama agama ini, tuan-tuan. Apa dia, tuan-tuan? Yang telah kita lupa, yang telah kita alpakan dia, yang telah kita kesampingkan dia, padahal dia disebut di dalam 3 kitab utama itu, ialah Al-Manna. Al-Manna. Tuan-tuan yang saya hormati dan kasih sekalian, di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 57, ya, menjelaskan maksudnya. Safran itu adalah wangian surga. Air zam-zam itu adalah minuman surga. Dan al-manna itu adalah makanan surga, tuan-tuan. Jadi perkara inilah yang perlu kita ketengahkan apabila sesuatu itu dinyatakan di dalam Al-Quran, dinyatakan di dalam kitab Injil, dan dinyatakan di dalam kitab Taurat. Tentu ada sesuatu yang amat istimewa yang perlu kita bongkar rahsia ini untuk peradaban kesihatan manusia, tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati dan kasih sekalian, ya. Al-Manna ini secara ringkasnya turun ketika Nabi Allah Musa tersesat di lembah Tur Sinar, sekarang negara Sudan, tuan-tuan. Ya. Peliknya tumbuhan ini, kalau kita tanam di sempadan sahaja dia tidak hidup. Dia hanya hidup di kawasan itu sahaja, tuan-tuan. Ya. Jadi tuan-tuan, tentu ada sesuatu keistimewaan di sini. Maka kita perlu huraikan dia, kita perlu bincangkan dia supaya benda ini menjadi salah satu perawatan, perubatan untuk manusia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, As-Sadi menjelaskan bahawa mereka telah berkata, "Hai Musa, bagaimanakah kami dapat hidup di sisi tanpa makanan?" Tuan-tuan, maka Allah menurunkan kepada mereka manna wassalwa ini. Manna ini turun dan jatuh pada pohon zanjabil, tuan-tuan. Ini sejarah ini, tuan-tuan. Ya, kita perlu uraikan di mana manna ini mempunyai khasiat yang sangat-sangat diperlukan oleh tubuh manusia kita, tuan-tuan. Jadi kita huraikan melalui perbincangan, melalui perawatan, perubatan yang kita bawa ke hari ini, tuan-tuan. Al-Manna ini berasal daripada pokok akasia Senegal.
Tuan-tuan, mana ini mengeluarkan getah. Ya, pohon almana ini mengeluarkan getah, dia seperti air dan mengeras. Maka itulah yang digelarkan sebagai manna, iaitu makanan syurga. Kalau menurut surah Al-Baqarah ayat 57 tadi, tuan-tuan. Jadi almana ini, tuan-tuan, digunakan dalam perubatan kuno Mesir, tuan-tuan. Jadi tentu ada sesuatu yang baik, yang bermanfaat, kerana mereka, orang-orang Mesir ini, dalam rawatan kuno mereka menggunakan banyak almana ini untuk kesihatan manusia ketika itu. Jadi dalam bidang perawatan tradisional kita, tuan-tuan, ya, kita kaji, kita hurai dan kita kaedahkan dia, bahawa almana ini ada rahsia tertentu untuk tubuh badan manusia. Yang kita pasti menurut kajian pada hari ini, dia sebagai pelawas, tuan-tuan. Yang mana sakit kepala, migrain, ya, dan seterusnya, dia membersih arteri darah, pembuluh darah, membersihkan pembuluh pipe. Batang pipe tu contohnya berkarat kan. Jadi dekat situ dia bersihkan supaya darah mengalir dengan baik, air mengalir dengan baik. Jadi arteri dan sub-arteri kita sangat banyak di dalam tubuh badan kita. Siapa yang membersihkannya, tuan-tuan? Persoalan itu kalau kita jawab dan merujuk kepada kaedah Mesir kuno ini, mereka menggunakan almana ini. Maka mereka hidup sihat. Mereka hidup bahagia, tuan-tuan. Maka, tuan-tuan, selain itu juga, mana ini boleh menajamkan ingatan dan mengelakkan daripada nyanyuk, tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati dan kasih sekalian, apabila sesuatu benda itu disebut di dalam Al-Quran, dan khususnya mana ini disebut juga di dalam Injil, kitab Injil disebut juga dalam kitab Taurat, maka ada sesuatu yang perlu kita dalami, ya, tuan-tuan. Jadi bagi pihak kita, produk almana ini kita keluarkan melalui produk Bioras dan Pusat Rawatan Al-Bajuri. Kita telah kemaskinikan dia untuk manusia, untuk masyarakat di Malaysia. Maka bila kita menggunakan produk ini, ada sesuatu yang baik untuk tubuh badan kita, tuan-tuan. Jadi produk ini kita telah kemaskan kini, kita bagi nama Al-Manna, tuan-tuan. Insya-Allah banyak kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian ini. Tuan-tuan, disebut di dalam Quran Al-Manna. Maka menurut kajian, ia mempunyai prebiotik, tuan-tuan. Apa itu prebiotik, tuan-tuan? Prebiotik ialah makanan bagi bakteria baik dalam usus kita. Jadi, tuan-tuan, almana ini merupakan salah satu prebiotik terbaik untuk pertumbuhan bakteria baik di dalam usus kita, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, kita ambil almana ini, kesannya yang nyata kepada kita adalah mengelakkan kita daripada terkena radang usus, tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati dan kasihi sekalian, usus kita ini, tuan-tuan, bila kita makan almana ini, dapat mengelakkan, dapat membantu dan mengelakkan daripada terkena kanser usus, tuan-tuan. Dan pada hari ini kalau kita tengok sakit jantung, ya, kemudian terkena angin ahmar, stroke, sangat banyak, tuan-tuan, di kalangan masyarakat kita. Jadi bagi pihak kita, kita mengesyorkan, terpulang kepada mereka untuk menggunakan produk almana ini untuk mengurangkan terkena sakit jantung dan angin ahmar. Apabila
terkena sahaja angin ahmar, tuan-tuan, maka sesuatu kehidupan kita telah lumpuh. Kehidupan kita itu lumpuh, badan kita pun lumpuh, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, dekat sini tuan-tuan, kita mengelakkan daripada terkena angin ahmar ini kalau menurut kajian moden, kepekatan darah, kelikatan darah yang sangat tinggi. Menurut perubatan Islam, kalau menurut Ustaz Serhan, jin merah. Maknanya berkaitan dengan jin. Jadi untuk mengatasi masalah jin ini, tuan-tuan, kita kena gunakan benda, bahan, produk yang disebut di dalam Quran untuk mengelakkan daripada gangguan jin, mengelakkan daripada terkena angin ahmar. Kita makan al-manna ini kerana ia adalah makanan syurga yang kita masukkan ke dalam badan kita. Apabila kita makan, dia jadi darah dan daging. Maka faktor-faktor mistik, faktor jin dan sebagainya ini agak sukar dan sukar untuk masuk ke dalam tubuh badan kita, tuan-tuan. Bagi yang mengalami darah tinggi, kepekatan, kelikatan darah, ia menguraikan molekul darah itu secara semula jadi. InsyaAllah. Yang penting kita membaca surah Al-Fatihah, kita membaca selawat dan minta mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita makan yang memang disebut dalam Quran ini menjadi sesuatu yang sangat baik untuk tubuh badan kita, tuan-tuan. Ini saya diberitahu oleh orang yang sangat alim, memberitahu kepada kita. Maka saya sampaikan benda ini. Kalau benda ini sesuatu yang baik kepada tuan-tuan, sebar-sebarkanlah ia. Niatkan, insya-Allah dapat pahala. Kalau benda yang saya ceritakan ini tidak baik, saya minta maaf. Itu kelemahan pada diri saya. Tuan-tuan dan puan-puan, semoga dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara ini, tuan-tuan, saya sampaikan dalam hati yang ikhlas. Semoga kita dapat manfaat daripada apa yang kita bincangkan pada hari ini. Kita akan jumpa lagi di episod-episod yang akan datang, di mana produk-produk sunnah ini yang telah kita lama lupakan, sampingkan, alpakan, kita bawa kembali dia di zaman ini. InsyaAllah kita cuba berbincang bersama-sama. Kita cuba menganalisa bersama-sama. InsyaAllah, tuan-tuan. Jadi saya rasa cukup sampai sini dulu. Jika ada bahasa-bahasa saya yang kurang menyenangkan, saya mohon ampun dan maaf. InsyaAllah kita akan jumpa di episod-episod yang kehadapan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.